Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam Permisfar dan juga Yan Abdullah, Zamzuri Ma'amin, Siti Ajar, Muhammad Hasfani Ahmad, Ummu Aisyah, Ummu Ammar, kakak tersayang dan Intan Suraya. Semoga dalam rahmat Allah ya. Kita baca semula daripada surat Isra ayat 25 hingga 28. Kalau sesiapa memiliki tafsir Ibn Kathir ni boleh rujuk pada muka surat 323 jilid yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Sadaqallahul azim. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terdapat dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan berilah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang sebaiknya. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihan, dalam kuliah yang lalu saya telah bincangkan bahawakan kepada tuan-tuan kewajipan mentaati ibu ayah, kerana itu merupakan satu tuntutan Allah SWT yang disertakan bersama dengan kewajipan beriman, beribadah, mentauhidkannya. Dan sekarang pada ayat ke-25 kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Ibn Kathir dan tafsirnya sini, tuan-tuan merujuk, berkata Sa'id bin Jubair, iaitulah orang yang bersegera mengurus kedua orang tuanya sedang dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menyakitinya. Maklumlah kadang-kadang bila seseorang ayah, seorang ibu sudah tua, mereka jadi cerewet kadang-kadang. Permintaannya, pertanyaannya macam budak-budak pun ada juga. Maka si anak ni kadang-kadang merasa tertekan, stres dengan apa yang berlaku. Tambahan pula ujian Allah kepadanya nak bagi dia pahala lebih. Adik-adik yang lain tak berkesempatan untuk membantu ayah ibu itu. Mungkin kerana jarak, mungkin kerana keuangan, mungkin kerana perkara-perkara lain. Maka adik-adik lain tidak berpeluang untuk membantu menguruskan ayah ibu. Maka segala beban itu tertanggung di atas bahu seseorang anak. Maka kadang-kadang dalam hati itu terfikir perasaan, kenapalah aku, kenapalah adik-adik lain tidak. Macam-macam timbul gangguan syaitan daripada diri kita, tuan-tuan. Itu sebab Rasulullah SAW mengajar kita bila Allah turunkan ayat wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku mohon kepadamu perlindungan daripada syaitan, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhan daripada syaitan, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada hadirnya syaitan itu mengganggu hatiku. Kadang-kadang dia datang untuk meruntun, menarik hati kita sehingga menyebabkan timbul perasaan tidak enak, rasa macam tertekan, rasa macam teraniaya, rasa macam orang lain tidak mahu mengambil peluang, kita sahaja yang terbeban. Maka tuan-tuan, perasaan seperti itu adalah satu khawatir, satu lintasan perasaan dalam hati, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah di atas kesalahan ataupun lintasan perasaan itu. Kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi, bahawa ini adalah dibimbangi kalau kita ada perasaan seperti itu, jangan dilayan sampai ke peringkat ia jadi seperti golongan munafik. Munafiqun adalah golongan yang muncul ketika Islam mencapai ketuhanannya, kekuatannya, kedaulatannya di Madinah. Sedangkan sebelum dari penghijrahan umat Islam ke Madinah tidak ada pun fenomena nifak, iaitu di Mekah tak ada munafiqun. Tapi bila sampai di Madinah muncul munafiqun. Kenapa? Kerana kemunculan munafiqun adalah satu indikator ukuran kepada kejayaan dakwah. Golongan munafik ini akan muncul apabila Islam kuat.
Maka tuan-tuan, begitu juga kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kadang-kadang bila kita kuat menguruskan ayah ibu kita, datang runtunan, tarikan syaitan, naz'atus syaitan dalam diri ni tuan-tuan. Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani yazghun fasta'iz billah. Maka syaitan datang untuk meruntun, menarik, memujuk hati itu supaya dia rasa tawar hati untuk berkhidmat kepada ayah ibu lagi. Itu sebab tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kalau timbul perasaan seperti itu, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mudah-mudahan dalam konteks saya ini menggambarkan orang yang saleh itu tidak akan dirosakkan kesalehannya, kebaikannya yang dilakukan kepada ayah ibu itu oleh sebab lintasan-lintasan kesyaitanan yang muncul dalam diri ini tuan-tuan. Maka ini keserasian ayat yang sedang kita bincangkan pada ayat 25 dengan ayat 23-24 yang lalu, iaitu kewajipan menjaga ibu ayah, bersikap baik dengan mereka, bercakap yang baik dengan mereka, jangan membentak, memberontak, jauh lagi, apatah lagi kalau menghina mereka. Dan kita telah belajar birrul walidain, bentuk-bentuk kaedah-kaedah untuk berlaku baik kepada ibu ayah yang telah kita lihat dalam tafsir Nabulsi oleh Dr. Muhammad Ratib Nabulsi. Jadi penutup kepada kewajipan mentaati ayah ibu ni tadi, Allah Ta'ala bawakan kepada kita, kalau ada perasaan seperti itu muncul dalam diri, janganlah kegusaran itu mengheret kamu sehingga terjebak seperti golongan munafiqun yang cuba untuk menghancurkan Islam, yang zahirnya nampak baik tapi batinnya penuh berserabut, bersarang segala kebencian terhadap Islam. Maka kamu sebagai anak yang punya tanggungjawab untuk jaga ayah ibu kamu, anggaplah itu merupakan hadiah bonus Allah kepadamu. Maka bebanan, tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada kamu melebihi adik-beradik kamu yang lain, kerana Allah Maha mengetahui bahawa kamulah yang paling layak untuk menguruskan mereka. Ini demikianlah yang boleh kita faham daripada keserasian ayat, kaitannya dengan ayat yang lalu, ya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Dan kita lihat pandangan sebahagian daripada ulama tafsir, mereka berkata bahawa maksud awabin ini juga merujuk kepada salat duha. Jadi orang yang rajin menunaikan salat duha, mereka ni termasuk di kalangan orang yang dipanggil sebagai awabin. Demikian juga ada setengah ulama yang mengatakan kalau kita ada peluang di antara maghrib dan isyak, kita mengerjakan salat-salat sunat mutlak, contohnya salat sunat hajat contohnya, maka itu juga merupakan kaedah untuk kita dimasukkan di kalangan awabin, kerana salat-salat sunat yang terletak di antara maghrib isyak itu juga dipanggil sebagai salat sunat awabin. Wallahu alam. Syu'bah menceritakan daripada Yahya bin Sa'id bin Musayyab mengenai firman Allah, fa innahu kana lil awabin ghafura, sungguhnya Allah Maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Awabin adalah orang yang buat dosa lalu bertaubat dan berbuat dosa lalu bertaubat lagi. Demikian diriwayatkan oleh Abdul Razak dan juga Ma'mar. Adapun Atta' bin Yasar, Sa'id bin Jubair, Mujahid berkata awabin adalah orang yang kembali kepada kebaikan. Mana ada manusia yang sempurna tuan-tuan, setiap kita melakukan dosa. Alangkah cantiknya contoh yang dikemukakan oleh Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahawa manusia melakukan dosa ni adalah seumpama orang sakit. Hari ni kita mungkin mengalami sakit, apa contohnya demam, maka kita pun pergi kepada doktor untuk dapatkan rawatan. Doktor pun ambil darah, takutlah dalam suasana sekarang macam-macam possibility boleh berlaku, maka doktor pun mencadangkan rawatan tu, kena makan antibiotik dan sebagainya. Maka lepas seminggu kita pun pulih, alhamdulillah, dengan ubat dia berikan, prescription yang doktor kemukakan, kita sembuh dengan izin Allah, alhamdulillah. Tahun depan lepas raya sakit lagi sekali, pergi jumpa doktor lagi. Doktor tu takkanlah akan berkata kepada kita, ya fulan, kan ke tahun lepas saya ada pesan kamu jangan buat sekian-sekian, kenapa kamu buat lagi? Doktor ni penyayang orangnya, integritinya tinggi, orangnya mulia, tentulah dia tidak berkata demikian kepada kita. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih menyayangi kita. Maka setiap kali kita melakukan dosa, wajib untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini namanya perkataan awabin. Dan Nabi kita SAW bila pulang daripada musafir, kalau Nabi nak musafir, Nabi baca doa kan. Doa apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dah. Allahumma innaka antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ya Syafiq Murad awabin Haji Hafizah. Orang melakukan dosa ni macam orang sakit, ya.
Bila dia sakit, dia jumpa doktor perawat, nanti sakit lagi dia. Walaupun dia telah mengelakkan punca-punca dan sebab-sebab ditimpa penyakit itu, tapi dia kena juga penyakit. Maka demikian juga kita manusia, memang tidak sunyi dia melakukan dosa. Cuma para anbiya alaihissalam sahaja yang merupakan golongan yang terpelihara ma'sumun di sisi Allah SWT yang melakukan dosa. Ya, Kasut Cantik, Nurilis, Aisyah Faisal berikut saya punya kuliah. Alhamdulillah, tadi banyak gangguan, kita start balik semula. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah tafsir kita pada malam ini. Nanti tuan-tuan ada peluang nak musafir dalam atau pulau negara, jangan lupa untuk bersama dengan Zazan Travel. Kami bukan setakat hiburan, perjalanan dengan hiburan saja, perjalanan penuh dengan tafsiran, perjalanan penuh dengan pengiktibaran, insyaAllah, perjalanan penuh dengan pengisian. Setiap perjalanan kita akan ijazahkan doa, ijazahkan pembacaan kitab, satu sanad hadis dan sebagainya. Baik, kembali kita kepada ayat surah Isra ni tadi, bahawa Nabi kita kalau pulang dari perjalanan, ditambah doa yang saya bacakan tadi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda, Allahumma hawin alaina safarana haza wa tu'anna bu'ada. Nanti kat ujung sekali, bila perjalanan pulang, ada satu rangkap ditambah, satu frasa lagi doa ditambah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa itu, tuan-tuan? Nabi ucap aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Apa dia? Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ini doa yang Nabi tambah dalam frasa terakhir doa dalam perjalanan pulang selepas musafir. Kalau musafir dalam perjalanan pergi, Nabi baca doa yang tadi. Pulang, doa yang tadi, dan sebahagian yang kedua, ambil bahagian ni pula. Jadi Syafiq Murad pun dah masukkan doa musafir ni, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra taqwa wa min alima tarda, Allahumma hawin alaina safarana haza wa tu'anna bu'ada, Allahumma innaka anta sahibi fi safar wal khalifatu fil ahl, Allahumma inna na'udzubika min wa'asa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ni versi yang lain yang saya bagikan daripada yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Ada banyak riwayat. Nanti bila pulang, ada penambahan yang berkaitan dengan perkataan awab ni tadi, aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Maksudnya apa? Kami kembali kepada Tuhan kami bertawab kepadanya, kami beribadah hanya untuknya, dan kami memanjatkan puji-pujian untuknya. Ini adalah sunnah Nabi dalam perjalanan. Bila pulang, doa yang Nabi panjatkan kepada Allah SWT. Jadi menceritakan tentang sifat awab ini, manusia memang tidak sunyi melakukan dosa, termasuklah para sahabat. Nanti ada orang yang siap tafsir pula mengatakan, kalau gitu saya melakukan dosa, saya macam sahabat juga. Tuan-tuan, Allah suruh ikut Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi itu contoh terbaik. Pada sahabat-sahabat kita ikut juga. Kata contohnya para ulama tafsir, Ibnu Abbas, begitu juga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ketika mentafsirkan ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ketika mentafsirkan ayat itu, mereka berkata, kita orang-orang Islam wajib mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Sunnah para sahabat pun kita ikut. Ambil yang baik-baik yang daripada mereka. Kesilapan mereka itu kita mohon pada Allah keampunan untuk mereka. Jangan kita jadikan kesilapan mereka itu sebagai hujah untuk kita buat kesilapan yang sama. Ni kata-kata ni penting untuk kita faham, tuan-tuan. Kerana di kalangan orang jahil luar sana menjadikan alasan, berkata, para sahabat minum arak. Siapa sahabat minum arak tu ya? Menarik juga kalau orang kata begitu, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Ada yang mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan ni peminum arak. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini merupakan riwayat daripada Syiah. Golongan Syiah yang sangat membenci para sahabat mengatakan Sayyidina Muawiyah adalah peminum arak, menghalalkan riba dan sebagainya. Ini merupakan kata-kata dusta yang dibuat oleh yang telah pun dinilai oleh para ulama hadis. Kata-kata ini tertolak dan tidak boleh dipakai sama sekali kerana ia dibawa oleh zanadiqah, iaitu golongan zindiq. Ada sahabat yang tergelincir dalam kancah minum arak, tapi tak ramai, tuan-tuan ni boleh kata sekalian, dan mereka bertaubat akhirnya. Ini contohnya seperti yang berlaku kepada seorang bernama Abu Mihjan. Abu Mihjan ni sahabat Nabi SAW. Sehingga pada zaman pembukaan kota Qadisiyah di Parsi oleh pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu dan tentera di bawah kepimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa itu, maka
Abu Mihjan ini minum arak dalam perjalanan dan akhirnya ditangkap, dikurung, dikenakan hukuman ta'zir, dikurung, disebat. Akhir sekali dalam kemuncak peperangan itu, Sa'ad bin Waqqas ditimpa penyakit yang berat, tak membolehkannya untuk menyertai jihad. Dia terpaksa duduk di rumah. Kudanya bernama Balqa itu terpaksa dikurung, dia tak boleh nak keluar. Tiba-tiba Abu Mihjan yang berada dalam kurungan, dipasung dirinya, dikalung itu, minta bantuan daripada pembantu kepada Sa'ad, ya, khadimah itu, Jariyah itu, supaya lepaskan beliau. Beliau kata, tolonglah lepaskan aku. Kalau aku lepas ni, aku mati syahid, tak ada lagi beban atas kamu untuk menghukum aku, melihat aku pesalah yang rajin minum arak. Aku nak bertawab pada Allah, tapi aku tak mampu nak tinggalkan buatan yang dicela olehnya ini. Bantulah aku, biar aku mati syahid, habis cerita aku, tutup buku aku, tak timbul lagi dalam kisah hidup kamu nak kenakan hukuman kepada seorang bernama Abu Mihjan. Maka Jariyah ni merasa kesian kepada Abu Mihjan, tuan-tuan. Beliau pun ambil keputusan tanpa memberitahu bosnya, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dilepaskannya Abu Mihjan ini. Abu Mihjan ni pun tanpa menangguh lagi terus menaiki kuda Sa'ad bin Abi Waqqas untuk maju ke medan pertempuran. Dan gelagatnya memang seperti panglima yang tidak takut mati, memukul, menghunuskan perangnya, memasuki kancah peperangan itu tanpa sedikit pun rasa takut, kerana keimanan dalam diri, walaupun dicemari dengan sedikit maksiat yang dibuat kepada Allah SWT itu buatannya minum arak. Akhirnya, tuan-tuan, tentera Islam menang. Dari jauh Sa'ad bin Waqqas melihat, ini kuda aku, siapa pula yang membawanya? Dan dia melihat ketangkasan panglima yang menaiki kuda tersebut, dia yakin ini tak lain tak bukan mesti Abu Mihjan. Dengan kepantasannya, keperwiraannya, kecekapannya bermain pedang, ini bukan calon-calon orang. Akhirnya lepas peperangan, dia pun kembali senyap-senyap dan digari balik semula, dikurung semula oleh Jariyah ni tadi, membantu kepada Sa'ad bin Waqqas. Maka Islam telah pun menang dalam pertempuran Qadisiyah itu. Dan Sa'ad bin Waqqas bertanya kepada orang keliling, siapa yang pergi perang tadi naik kudaku? Semua sahabat akhirnya berkata, itu adalah Abu Mihjan. Siapa lepaskan dia? Yang lepaskan Abu Mihjan ini merupakan Jariyah, hamba saya kepada Abu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil perempuan ini, mengapa engkau bebaskan dia? Maka perempuan itu berkata, wahai Amir, wahai ketua kami, dia merayu untuk mati syahid. Dia tidak mahu lagi dihukum hina seperti itu. Dia nak mati syahid, dia tak mahu minum arak dah, dia nak bertaubat. Maka Sa'ad bin Waqqas melepaskan Abu Mihjan dan berkata kepadanya, mulai hari ini aku tak menghukum kau lagi. Kau pergi ke tempat lain, tolonglah jangan duduk sini, nanti aku kena hukum kau lagi. Aku tidak meragui sedikit pun keturunan imanmu, tapi perbuatan burukmu itu mencemari dirimu. Berhentilah kau daripada minum arak. Kisah ni saya petik daripada kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Jadi maksud daripada perkara ini, kita ambil pengajaran bahawa manusia melakukan kesilapan dan dia mesti berusaha untuk bertaubat. Jadi perkataan awab ini adalah merujuk kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan terhutang budi dengan Allah, merasa ihsan Allah itu dalam menyelinap dalam kehidupannya, mengalir bersama dengan darah dalam tubuhnya, bersama helaan nafas yang masuk ke dalam hidungnya, dalam paru-parunya. Dia rasa rahmat Allah ada bersama. Mengapa aku buat maksiat kepada Tuhanku, padahal dia memberi kepada aku berbagai-bagai kebaikan. Ayat ini walaupun berkaitan dengan konteks keiwapaan, iaitu kegagalan si anak ini 100% untuk memberikan kasih sayang penumpuan kepada ibunya lantaran tekanan-tekanan dalam hidup yang memang kita tak dapat menyembunyikan perasaan itu bila berlaku tekanan-tekanan tersebut, tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala menjanjikan untuk kita keampunan 1%, 2% kekurangan daripada 100 itu, bahkan 20% pun orang itu masih lagi dapat mumtaz, kan? Kalau pergi periksa markah 85, 86 masih mumtaz, excellent. Kekurangan 15, 20 markah tu kita anggap masih lagi baik lah. Tapi jangan jadi seperti yang Dr. Ratib Nabulusi bercerita dan saya sampaikan dalam tafsir beliau semalam, iaitu seorang lelaki yang telah pun bertungkus lumus menjaga ibunya yang tua, yang sakit selama 9 tahun. Bersabar dia. Lepas 9 tahun itu, mulalah dia bungkam, dia rasa stres. Tambahan pula melihat ibunya nyanyuk, terkencing di sana sini. Maka isterinya pun berkata pada dia, abang ni tak ada ke orang lain nak jaga mak abang tu? Adik-adik abang ramai tu, apa buat mereka? Maka pada hari itu diterdetik fikiran dalam hatinya, betul juga kata bini aku. Dia pun menelpon adik-adik yang lain suruh ambil mak. Kakak abang datanglah pergi ambil mak kerana melihat kemarahannya itu. Tiba-tiba bila kakak mak ambil maknya bawa ke rumah mereka, esok harinya dia mati. Ibu itu mati
hari pertama selepas dia keluar daripada rumah anak yang telah menjaganya 9 tahun. Maka anak yang telah menjaga 9 tahun itu menyesal tak sudah. Dia buat macam-macam kebaikan, tapi penghujung hidup ibunya sedih, ibunya kecewa dengan tindakannya. Maka ruginya seseorang itu kalau bersikap demikian, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah terimalah kekurangan kita ketika kita berdepan dengan kerana ibu ayah yang sudah pun tua. Baik, sekarang memperlengkapkan lagi perhubungan kemanusiaan kita dengan mengelilingi kita selepas ayah ibu itu, datang ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadhdhir tabdhira. Innal mubadhdhirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekarang Allah Ta'ala menerangkan kepada kita selepas birrul walidain tadi, kata Imam Ibn Kathir, tuan-tuan merujuk surat 325 jilid kelima ni, maka Allah menyambung lagi penjelasannya tentang kewajipan buat baik kepada kaum kerabat, kepada orang ulul arham. Ulul arham ni maknanya yang punya pertautan secara rahim dengan kita. Saya dah jelaskan bahawa ar-rahim dalam bahasa Arab ini merujuk kepada dua. Yang pertama merujuk kepada perhubungan darah daging, kerana lazimnya keturunan itu lahir daripada rahim yang sama. Maka Allah gunakan perkataan ulul arham wa atizal qurba. Yang kedua, kata Imam Ibn Hajar, perkataan rahim juga merujuk kepada rahmah, kerana ia pinjaman daripada salah satu nama Allah, iaitu ar-rahim, ar-rahman. Maka kedua-dua keadaan itu sepatutnya mencetuskan dalam diri kita sebagai seorang yang punya kemanusiaan, pekerti, bahawa kita kena raikan orang yang dekat dengan kita dengan sebaik-baiknya, sama ada disebabkan kelahiran daripada seorang ibu yang sama, nenek yang sama, keturunan yang sama, darah daging yang sama, ataupun kita pinjam satu sifat kasih sayangnya Tuhan untuk kita amalkan dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kena ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man arada yusatalahu fi rizqi wa an yusalahu fi athari falyasil rahimah. Sesiapa yang ingin rezekinya diperluaskan oleh Allah dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kebaikan, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Silaturahim ni diperincikan oleh Allah dalam ayat berikut, tuan-tuan ya. Bila kita nak buat baik kepada adik-beradik ni, kadang-kadang kita rasa aku penat-penat kerja, patutnya aku enjoy lah duit yang ada ni. Gaji aku puluh-puluh ribu sebulan, berapa aku kena bagi adik-beradik, kenapa dia orang tak buat, tak belajar rajin-rajin, kenapa dia orang tak cuba? Tuan-tuan, rezeki ni amanah lah tuan-tuan. Kita tentu tahu kisah yang disebut Nabi SAW tentang 3 orang kan, yang pernah saya cerita pada tuan-tuan. Si botak, si sopak dan si buta. Kan, ingat kan? Macam tak ingat je. Banyak kali dah cerita pada tuan-tuan. Hidup ni ujian. Allah jadikan kita kaya untuk kita melihat orang miskin. Allah jadikan kita miskin untuk kita bersabar. Maka kaitan di antara buat baik kepada keluarga dan juga orang miskin. Orang miskin ni dalam bahasa Arab dia beza daripada fakir, tuan-tuan ni. Ni hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Antara perkara yang berlaku pada Nabi Musa AS yang Allah tegur menerusi lisan Khidir dalam peristiwa merosakkan kapal. Wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Khidir kenapa kapal tu dirosakkan, dilobangkan, maka jawapan Khidir, kapal ini milik orang-orang miskin. Daripada ayat ini, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi, bahawa orang miskin beza daripada orang fakir. Kita orang Melayu ni pukul rata je fakir miskin. Tak, pasal tak sama. Kalau sebut miskin, orang itu punya satu survival dalam hidup tapi tak cukup. Dia punya gaji, income, tapi gajinya tak cukup. Itu dipanggil orang miskin. Kerana itu Allah sebut dalam ayat surah Al-Kahfi ni tadi, kapal itu aku rosakkan kerana ia milik orang miskin. Mereka akan belayar lautan untuk mencari kehidupan, cari ikan dan sebagainya. Nanti di hujung lautan ni, di satu daerah, mereka akan ditahan oleh seorang raja. Raja akan rampas kapal yang molek, kapal yang elok. Maka aku cacatkan kapal itu. Kalau aku cerita pada mereka, mereka tak percaya. Tapi Allah telah wahyukan kepada aku, maka aku rosakkan kapal ni supaya kapal ni dilihat cacat, maka raja itu tak ambil, maka mereka boleh teruskan kehidupan.
Rupa-rupanya orang miskin ni baru saja kumpul duit dan baru saja memiliki sebuah kapal. Dan kapal itu dia nak mencari kehidupannya. Maka orang miskin adalah orang yang punya pendapatan tapi pendapatannya belum cukup. Faham? Tapi kalau sebut fakir ni makna orang yang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, mungkin kerana sebab dia sakit, mungkin sebab dia ni dibuang kerja, mungkin dengan sebab yang lain, dia aniaya orang, maka dia jadi fakir. Fakir tu memang tak cukup kehidupannya. Miskin ada tapi tak cukup. Fakir tak ada langsung. Fakir ni tak ada langsung maknanya. Dia nak bekerja tapi dia sakit. Dia nak bekerja tapi suasana ekonomi tak memungkinkan untuk dia bekerja, maka jatuhlah dia sebagai orang fakir. Kita orang Melayu sebut miskin bandar contohnya kan. Apa miskin bandar? Miskin bandar dia duduk kat bandar, dia ada kerja gaji 3,000 tapi memang tak cukup, rumah aja dah berapa ribu harga di bandar, maka itu namanya miskin, bukan fakir namanya. Jadi tuan-tuan ni mulia kat Allah sekalian, dalam ayat ini Allah menyuruh orang beriman untuk merasai kebertanggungjawaban. Dahulu kala keluarga yang susah, kemudian orang miskin ni pula dalam penilaian yang dikatakan oleh para ulama hadis bahawa 3 orang melihatnya memang tahu dia miskin. Bukan kita mandai-mandai pergi ke satu daerah bagi orang dengan alasan orang tu miskin. Kita tak boleh buat begitu. Dalam Islam dia ajar kita semuanya ada proses. Bahawa miskin yang dimaksudkan itu penilaian dia buat dari pihak yang tertentu. Dalam konteks kita sekarang adalah pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ada, sistem ni ada, pihak zakat ada, Baitul Mal ada, mungkin pihak wakil rakyat ada, DON ada. Maka kita kena melalui proses ni semua, kena hormat sistem yang ada. Bukan kita mandai-mandai pergi setempat dan dakwa orang tu miskin untuk kita hulurkan bantuan dan membuat promosi dan sebagainya. Itu pun tak betul tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian Allah menyatakan lagi wabnas sabil. Wabnas sabil ni makna orang yang terputus dalam perjalanan. Dia sampai satu tempat, tiba-tiba berlaku COVID sebagai contohnya. Orang ni keluarganya memang berada, dia datang daripada negara Arab, keluarga orang berada, sampai kat Malaysia tiba-tiba terputus hubungan, dia tak boleh nak pulang, dan dia ada kat Malaysia pun tak cukup apa yang ada. Maka tuan-tuan, orang ni walaupun asal usulnya kaya, tetapi dia tersekat dalam perjalanan, maka orang ni layak mendapat bantuan, hendaklah dibantu. Bantu ni dengan proses yang telah pun dijelaskan tadi tuan-tuan. Wala tubazir tabzira, jangan kamu bazir. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya perkataan wala tubazir tabzira ni datang perkataan bidra, buzur. Bidra ataupun buzur ini adalah merujuk kepada biji benih. Kita kalau nak tanam pokok, kita kena tanam dengan cara yang betul. Kadarnya, berapa bijinya, batasnya bagaimana. Nak tanam jagung lain daripada kita nak tanam sawi contohnya, lain daripada kita tanam bawang, lain daripada tanam kentang. Musim MCO ni pandailah orang jadi penanam tuan-tuan, jadi petani, pekebun dan sebagainya. Saya pun belajar sikit, tak pandai-pandai lah tuan-tuan. Maka bila perkataan tubazir tabzira ini merujuk kepada kita cuba untuk menanam benih pada pokok, pada tanah, tetapi cara kaedah kita tu salah. Sepatutnya satu tempat itu kita tanam 3 biji benih, tapi kita pergi tanam sampai 30. Kita main tabur saja. Ini beli ni. Benih ni beli atau dapat daripada satu sumber. Kita taburkan begitu, dia mati, dia tidak manfaat. Maka dalam konteks yang diperluaskan makna, kita menaburkan wang ringgit kita pada benda-benda tak ada manfaat. Itu maksud tubazir. Wala tubazir tabzira. Kalau ikut dalam mazhab yang ada disebut oleh Ibn Hazm di Andalus, di Spain, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, berkaitan dengan pembaziran ini. Ada orang dia suka membazir, wangnya banyak. Nanti bila dah dekat dengan haul untuk bayar zakat, nisabnya nak cukup je, dia pergi bazirkan duit. Supaya apa? Supaya dia tak kena zakat. Katalah nilai simpanan yang dikenakan zakat 15,000 genap setahun Islam, dipanggil cukup haul. Maka bila dekat dengan setahun itu, dikeluarkan duit 1,000 supaya nilai itu below kadar yang wajib zakat. Orang begini kalau dapat disahkan perbuatannya untuk lari pada zakat, kata para a'immatul fuqaha di Spain, Andalus, pada zaman Andalus prosper dahulu tuan-tuan, makmur dulu, orang sebegini kalau pihak berkuasa hisbah, pihak berkuasa tempatan dapat mengetahui tipu daya yang dibuat itu, ditangkap, dikerat tangannya, kerana dia menafikan hak orang yang sepatutnya dapat zakat yang dia telah berniaga. Zakat itu dia keluarkan daripada perniagaan, betul perniagaan, tapi perniagaan itu kerana sokongan orang kat sana terhadapnya. Bagaimana mungkin bila nak cukup dekat dengan hak itu dikeluarkan, dibazirkan
dibuat di-spend pada benda-benda yang menyebabkan kadarnya turun dan tak cukup nisabnya, lalu bila sampai haul dia tak kena zakat, dia melakukan tipu daya. Orang seperti ini dalam mazhab Malikiyah di Cordoba masa dahulu ditangkap, dikerat tangannya, kerana ini satu bentuk pencurian, satu bentuk apa dipanggil jenayah kuda putih. Macam itulah tuan-tuan, mengambil kesempatan daripada keterampilan perniagaannya untuk manipulate sehingga menyebabkan hak Allah dan hak manusia tergadai, ataupun memperjudikan hak Allah dan juga hak manusia, tidak mahu membayar zakat. Dalam konteks seperti itu, hukum orang seperti ini nak dikerat tangannya, kata mazhab Maliki satu masa di Cordoba di Spain, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada ayat yang menyatakan tentang sifat tabzir ni, tuan-tuan. Jadi tabzir yang difahami oleh kebanyakan para ulama ni mengeluarkan sesuatu yang bukan hak. Maknanya kita sepatutnya beli makanan yang kita makan, tapi kita pergi dekat hypermarket yang besar-besar yang orang-orang putih pergi, kita pun pergi, kita pergi beli macam-macam makanan yang kita pun tak makan. Lebih malang lagi, kita pun letak dalam freezer dan chiller, setahun lepas tu jumpa, Allahu Akbar, dah expired. Ini orang membazir, tuan-tuan. Kita tak sepatutnya beli benda tu sebab kita pun tak tahu nak guna bagaimana. Mungkin anak-anak nak makan cereal, setakat cereal, lepas tu pergi beli cereal orang putih yang macam-macamnya, entah halal haramnya pun tak dia ambil tahu. Kemudian bila balik pulang tak reti pula nak makan bagaimana, disimpan. Akhirnya ini namanya membazir, dan membazir ni saudara kepada syaitan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita perhatikan sikap para sahabat dalam isu infak, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika perang Uhud itu, Nabi bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab, taraktu mithlahu ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk keluarga saya sebanyak apa yang saya infakkan, iaitu separuh daripada hartanya, seperdua diberikan untuk Islam, seperdua tinggal untuk keluarga. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, taraktullah wa rasulah, wahai Rasulullah, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Maknanya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk Islam. Dalam konteks infak yang mereka lakukan ni, Nabi tak pernah pun mencela mereka dan mengatakan ia sebagai satu pemborosan. Tetapi bila orang ambil wuduk di sungai yang mengalir deras pun, bila dibasuh lebih daripada 3 kali, sedangkan dalam Islam dia suruh basuh wajib sekali, sunat 3 kali. Sunat tu tathlith, mengikut Nabi SAW, iaitu Nabi buat 3 kali, tapi dia basuh 4 kali, itu membazir, tuan-tuan ni boleh kata. Walaupun dia sungai yang mengalir deras. Ya, nampaknya penilaian pemborosan ini, tuan-tuan, berkaitan dengan tempat, bukan berkaitan dengan kuantiti. Bukan berkaitan dengan kuantiti. Kalau tak, kenapa Abu Bakar bagi semua hartanya untuk Islam? Itu Nabi tidak sifatkan dia pemborosan. Tapi orang yang pergi membazir, pergi basuh tangan, kaki, kepalanya lebih daripada 3 kali di sungai yang mengalir deras itu pula dianggap pemboros. Iktasid walau kunta ala nahrin jarin. Hendaklah engkau melakukan satu benda itu secara berhikmah dan berhikmah, tidak membazir walaupun ketika engkau ambil wuduk di sungai yang mengalir deras. Itu sebab kita sesekala kena ambil peluang lah, tuan-tuan, ajar anak-anak kita bagaimana Nabi ambil wuduk. Nabi ambil wuduk satu mud ni satu tangan seperti ini. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan lihat TV Telaga Biru, saya tunjukkan cara ambil wuduk dalam YouTube TV Telaga Biru. Saya tunjuk cara wuduk Rasulullah. Rasulullah ambil wuduk satu bekas sebesar macam tangan baginda macam ni. Nampak? Kalau Nabi memandi janabah, 4 amdad, arba'atu amdad, 4 seperti ini. Kita kalau tak mandi satu kolam mandi junub, maka seolah macam tak sah mandi kita. Ini membazir, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi bila Allah sifatkan pembaziran ni, kita kena ingat, bila berlaku pembaziran maknanya ada hak orang yang akan terabai. Bila berlaku pembaziran berarti ada hak orang yang akan tergadai. Akan ada hak orang yang terlepas. Kerana satu pihak yang begitu kaya makan bermewah, sedangkan orang lain tidak ada makanan untuk mereka. Maka keseimbangan ini akan mengganggu manusia dan membawa kepada berbagai-bagai komplikasi. Dalam ayat ini Allah menyifatkan bahawa orang yang membazir ni ikhwan syaitan. Ikhwan ni jamak kepada akhun. Akhun ini makna saudara. Pada mulanya kita boleh faham perkataan saudara ni yang bererti persamaan, keserasian, macam kita dengan abang kita, dengan kakak kita, adik-beradik kita, makan sama, tidur sama, sembahyang sesama pada musim MCO ni,
bercakap sama, bergelak, ketawa, main sama. Ini maknanya satu kumpulan manusia ataupun orang yang berkongsi keserasian dan juga persamaan. Maka biasanya persaudaraan ini adalah disebabkan oleh keturunan. Tapi persaudaraan syaitan ini dimaksudkan di sini oleh Allah, innal muwadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbihi kafura. Dan persaudaraan yang dimaksudkan sini adalah persamaan sifat-sifat pemborosan itu di antara seorang manusia dengan syaitan. Jadi kata Imam Ibn Ashur, persaudaraan yang difahami di sini adalah dalam konteks kebersamaan tak berpisah seperti sifat syaitan yang pemboros. Kerana orang yang bersaudara itu biasanya sentiasa bersama saudaranya dan enggan berpisah daripadanya. Jadi lebih jauh lagi kalau kita perhatikan perkataan syaitan yang digunakan oleh Allah SWT, kanu ikhwana syayatin. Syayatin ni jamak kepada syaitan. Ini merupakan jamak taksir namanya. Jamak taksir. Syaitan jamaknya syayatin. Tiba-tiba bila bahagian kedua, kana syaitan rabbi kafura. Orang yang suka bazir itu merupakan saudara-saudara kepada syaitan-syaitan. Dan adalah syaitan itu kepada Tuhannya, merupakan satu makhluk yang sangat kafura. Kafura ni kalau kita belajar bahasa Arab, yang merujuk kepada hyperaktif, kepada hyperbola. Dia merujuk kepada satu benda yang bersifat mubalagha, wazannya fa'ul, maknanya melampau-lampau, ekstrimnya perbuatan kufur dan juga engkar kepada Allah itu. Jadi dari sini kita dapat lihat, difahami perkataan syaitan ini, yang pertama bentuk jamak, kerana setiap orang ada qarin. Kita ni semua ada qarin. Ya, ma minkum illa wa kad ukila lahu qarinuhu minasyaitan wa qarinuhu minal malak. Setiap kita ni ada qarin. Qarin ni maknanya syaitan yang dilahirkan bersama kita, yang kerjanya membisik kepada kita untuk melakukan kejahatan. Dan Allah punya penyayang kepada kita, di samping qarin syaitan, Allah juga menghantar qarin daripada malaikat. Jadi qarin malaikat ni, kalau nak tahu pagi-pagi ketika kita bangkit, nak sembahyang subuh, nak bangun awal untuk tahajud, yang menggerakkan kita, so kita bangun fulan, bangun dah pukul 5 pagi, bangun. Nanti kau duduk dalam tandas je setengah jam, bila kau nak sembahyang tahajud, maka malaikat kejut kita. Yang seorang lagi syaitan kata pada kita, alaikum lailun tawil farqud, malam masih muda, tidurlah dulu fulan, panjang lagi tidur dulu, engkau tadi tidur lambat. Ya, maka kita pun ikut yang mana satu. Kalau kita ikut pertama, maknanya kita ikut malaikat. Maka kata Imam Ibn Ashur tafsirnya, Allah menggunakan perkataan ikhwana syayatin. Syayatin ini merujuk kepada qurana. Qurana yang Allah SWT sebut dalam surah Fussilat ayat ke-25, wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi qurana jamak kepada qarin. Setiap kita ni ada qarin yang merupakan syaitan ni, yang mengajak kita untuk buat kejahatan, membazir, dan mengingatkan kita bila kita nak menginfakkan kepada keluarga, orang miskin, orang yang terdampar dalam perjalanan ni. Dia berkata, fulan, tak payahlah fulan, engkau pun perlukan duit, sekarang musim ni kerja pun tak menentu, engkau kena jaga diri engkau. Syaitan ni bisik kepada dia supaya tamakkan dan juga menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Jadi syaitan-syaitan ni namanya qurana, jamak kepada qarin, yang duduk bersama dengan setiap kita untuk bisik kepada kita sifat kedekut, pemalas untuk infak dan sebagainya. Manakala qarin yang kedua ni, syaitan yang kedua yang Allah sebut dalam ayat berikutnya, wa kana syaitan rabbihi kafura, dan syaitan itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Syaitan yang disebut dalam versi yang kedua ni, variasi yang kedua ni bersifat tunggal, kerana yang dimaksudkan di sini adalah iblis, bapa kepada syaitan-syaitan, ataupun yang dimaksudkan di sini ismul jins, iaitu merujuk kepada syaitan. Sifat syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang disebut oleh Allah di sini, wa kana syaitan wa kanu ikhwana syayatin, kana ni dalam bahasa Arab dia satu fi'il yang tidak sempurna. Tapi bila dirujuk kepada versi Al-Quran, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, kana ini merujuk kepada mantapnya satu perkara, maknanya merujuk kepada solidnya perkara tersebut, merujuk kepada persamaan yang sangat solid di antara manusia dengan syaitan, iaitu manusia yang suka membazir ni tadi. Iaitulah hal itu daripada zaman dahulu hingga kelangsungannya sampai ke hari ini. Mereka itu teman yang sangat sebati, seperti aur dengan tebing, seperti isi dengan kulit, tak boleh dipisahkan. Jadi penyifatan syaitan dengan perkataan kafur ini sangat ingkar,
merupakan satu peringatan keras kepada para pemboros bahawa mereka ni menjadi teman syaitan yang sangat solid, yang sangat rapat, yang sangat intim itu, bahawa persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan syaitan dapat menghantar kepada kekufuran, kata Imam Ibn Ashur. Nampak? Jadi kebersamaan dengan sifat kedekut dan juga tidak mahu membantu orang, tak mahu melihat adik-beradik yang merupakan darah daging itu sebagai golongan yang perlu dibantu walaupun kita punya kelebihan harta, maka ini merupakan sifat syaitan. Tapi dalam bab keduniaan tak pula berkira-kira. Dia tak mau kalah daripada orang lain, tapi dalam bab membantu ni sangat kedekut, sangatlah banyak alasan, macam-macam lah hujah nak digunakan agar tidak membantu keluarga yang memerlukan itu. Jadi sifat kesyaitanan yang ada pada diri orang yang pemboros ini menghantar dia kepada kekufuran, seperti mana syaitan juga telah menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu taala. Walaupun kufur dimaksudkan di sini bukan semestinya kufur yang akidah, tapi ia kufur nikmat sebenarnya. Tetapi kufur nikmat ni kalau berlaku berterusan, kita bimbang hingga boleh menyebabkan seorang itu menjerumuskan dirinya dalam pelakuan dosa-dosa besar dan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, beginilah indahnya ayat Allah yang boleh kita faham. Demikianlah khawatir yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan berkaitan hubungan kemanusiaan ini yang berlangsung dengan ibu bapa kita. Dan kalau kita tersilap, kita minta taubat kepada Allah. Macam kisah Abu Mihjan ni tadi, tak ada seorang pun yang sunyi dia melakukan dosa. Kalau dosa besar seperti itu pun Allah terima taubatnya. Maka kita pun lintasan sikit-sikit dalam hati ketika menguruskan ibu bapa tadi, kita minta dibereskan oleh Allah SWT. Dan kemudian jagalah perhubungan kita dengan adik-beradik, orang miskin keliling kita, dan begitu juga dengan orang yang terdampar, yang tersangkut dalam perjalanan, yang perlu kita bantu. Jadi majoriti para ulama di kalangan fuqaha 4 mazhab kecuali Hanafiyah, kecuali mazhab Hanafi, mengatakan bahawa suruhan membantu di sini bukannya wajib. Kalau ibu bapa tadi wajib, tapi membantu keluarga hukumnya sunat. Hukumnya sunat tuan-tuan. Bantu keluarga, bantu orang miskin, bantu orang yang terdampar dalam perjalanan, hukumnya sunat, bukannya wajib. Saya tekankan banyak kali tuan-tuan ya, supaya kita faham. Nanti jangan orang yang berkata pula, saya bekerja sebagai polis, saya tak sempat nak bantu orang bawah jambatan, saya tak sempat nak bantu orang berada orang luar negara yang belajar kat negara kita, maka saya berdosa. Tak. Kerja anda itu wajib. Ini kerja sunat. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Dan dalam sistem negara kita yang meraihkan Islam, letakkan Islam sebagai agama rasmi pun, kita rasa bersyukur kerana negara kita lebih baik daripada banyak negara umat Islam yang lain. Kita ada sistem kehakiman yang betul, kita ada sistem zakat yang sangat telus. Sahabat-sahabat ada kerja pusat zakat tak berhenti-henti bekerja, ada hari raya pun masih lagi bekerja untuk bantu mereka yang susah. Maka janganlah kita mentohmah mereka. Jangan kata mereka ni tak buat kerja. Mereka buat kerja, tapi mereka tidak masyhurkan dan tidak heboh-hebohkan. Jadi tuan-tuan, kebanyakan para ulama mazhab mengatakan membantu golongan ini hukumnya sunat, bukannya wajib. Cuma mazhab Hanafi saja yang mengatakan ia wajib. Kalangan Hanafiyah saja mengatakan ianya wajib, berpandukan kepada ayat ini. Jadi pandangan jumhur itu lebih muqaddam, lebih rajih, lebih tepat, bahawa membantu golongan ini merupakan satu sunat, satu perbuatan yang sangat digalakkan. Kalau kita dapat buat, alhamdulillah. Kalau semua orang dapat membantu keluarganya sendiri, maka tidak akan ada orang yang meminta-minta sedekah di sana sini. Tak adalah kita terima mesej, tiba-tiba terima SMS, tuan tolonglah, saya perlukan bantuan. Kita pun tak kenal orang ni berjuang pangkalnya kat mana, betul ke orang ataupun scammer. Ya tuan-tuan ni mulai kat Allah sekalian, kalaulah sistem kekeluargaan ni mendapat sokongan semua orang dengan rapi, dengan sistematik, maka takkan ada orang susah dalam dunia ni, kerana semua keluarga telah pun taken care daripada family mereka sendiri. Tapi kalau ia masih lagi berlaku, ia menunjukkan kepada kerapuhan hubungan kekeluargaan yang mengakibatkan ada kalangan yang susah tapi tak ada diraikan. Mungkin kita sibuk dengan benda-benda lain, kita terlupa untuk bantu orang yang susah keliling kita di kalangan kerabat ini. Dan kita kena ubahlah paradigma mindset kita ke arah bantu mereka. Ataupun mungkin telah dibantu tapi golongan ini tidak bersifat qanaah, kerana dia tak rasa cukup. Saya kongsi tuan-tuan ni pengalaman, saya tak masukkan siapa. Orang yang datang minta bantuan, saya pun tak kenal siapa dia. Maka saya cuba minta daripada pusat zakat untuk cek siapa orang ni, mungkin dia perlukan bantuan. Dia pun jauh daripada tempat saya tak mampu untuk mengenalinya. Maka pusat zakat di negeri tersebut pun cek,
Lalu memberi makluman, Ustaz, fulan ini telah kami bantu banyak kali daripada tahun ini, tapi dia tak tahulah masalahnya, mungkin dia berjudi Ustaz. Lalu anak-anaknya tak dapat pendidikan. Di sini datang ke pejabat zakat, kami bagi RM30 satu hari. Cuba saya kira, kalau 20 hari dia datang, RM600 dia dapat sebulan kan? Sama dengan kerja orang kat negeri ni, gaji yang paling minimum pada masa itu. Jadi tuan-tuan, sikap seperti inilah yang salah tuan-tuan yang mulia sekalian. Takkanlah kita ni tak rasa malu kan? Asyik-asyik nak meminta saja, manalah kita nak letak muka kita pada anak-anak. Nanti anak-anak pun akan ikut sikap yang sama. Bila akan ubah tradisi ni? Jadi kita faham ada orang yang betul-betul susah, tapi takkanlah tak ada cara untuk keluar daripada kesusahan. Ada yang kita lihat ibu tunggal bekerja di Pahang, pergi hantar jadi runner, rider, pergi hantar ikan patin rumah ke rumah. Ada jalan keluar tuan-tuan yang berkasihan. Pusat zakat pun bagi van untuk bawa, contohnya zaman dulu pada ibu tunggal ni bagi van untuk uruskan diri, boleh hantar anak pergi sekolah dan sebagainya, boleh charge orang, hantar anak orang pergi balik. Apa yang nak berniaga, semua macam-macam cara telah dilakukan. Jadi tuan-tuan, ubahlah diri kita kepada menjadi orang lebih baik. Itulah dia syahadatul taqwa, certificate of ketakwaan yang sepatutnya lahir dalam setiap orang Islam. Bila mereka puasa, menjadi orang yang mulia, jadi orang yang tidak meminta-minta. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada ayat yang penting ni. Mudah-mudahan sekali baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada apa soalan ke? Semuanya clear. Terima kasih Zan Travel. Terima kasih atas jemputan. Azalia Zainal, Umi Husna, Sauda, Azma Osman, Falisa, Nashra Mahmud, Nur Shaliza, nak join perjalanan dengan Zaibul, ahlan wa sahlan. Syafiq Murad, Aibun, Taibun, Abidun, Rabbina Hamidun. Ni doa kita ketika pulang, campur dengan bahagian atas yang saudara Syafiq Murad telah berikan tadi. Terima kasih Syafiq Murad. Aibun, Taibun, Abidun, Hamidun. Doa Nabi ketika pulang. Li Rabbina Hamidun. Tertinggal satu Aisyah. Aibun, Taibun, Abidun, Li Rabbina Hamidun. Baik. Minta cepat habis COVID-19, boleh travel insyaAllah Zulkifli. Aziz Kamar, Nabi pulang tambah frasa yang tadi. Ya baik, insyaAllah nak ikut travel Zazan, insyaAllah. Azura Udang Galah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik dengan travel insyaAllah, semoga rezeki boleh ikut insyaAllah. Alhamdulillah ilmu manfaat. Terima kasih Ustaz Zalina. Zali Amin. Ada website Zazan Travel ke? Ada. Boleh check Zazan Travel. Facebook Zazan Travel ada, Instagram Zazan Travel ada. Travel and Tours. Safi Sadiqin. Ya. Alhamdulillah ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Baik, nampaknya tak ada persoalan. Terima kasih semua. Terima kasih kerana hadir dalam kuliah ni. Mohon dipanjang-panjangkan. Moga-moga setiap kita ada jariah ilmu dengan sebab apa yang kita panjangkan. Dalam hadis mengatakan ruba muballighin aw aminas sami'. Ada orang yang disampaikan ilmu itu kepadanya, dia dapat manfaat lebih daripada dia menyampaikan. Jadi kita menyampaikan dapat pahala kerana dia tak pernah tahu, dia tahu, dia amalkan. Jadi setakat ni saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Kenang saya dan doa tuan-tuan dalam tahajud tuan-tuan, dalam puasa sunat tuan-tuan ketika nak buka contohnya. Jadi jangan lupa, insyaAllah nanti selepas ni kami akan update tentang program korban yang bakal kita lakukan di Mekah dan juga di Suria, di Syam. Tunggu saya dah berjumpa dengan guru saya dan sahabat saya tadi, Ustaz Ahmad Jakmiri dan Syekh kami Syekh Quraim Rajih yang berada di Timur Tengah pada hari ini untuk membantu kita menguruskan kurban bagi orang-orang Syria yang susah pada hari ini. Mereka tak bertemu daging, pendapatan mereka sangat rendah, gaji mereka sangat rendah, gaji tak meningkat, tapi harga sekeping roti di sana pun telah mencapai harga beberapa dolar kerana kemusnahan akibat peperangan berlaku. Mudah-mudahan dengan infak tuan-tuan untuk kurban itu,
dapat membantu meringankan kesusahan keluarga di Damsyik dan di mana-mana tempat yang terancam kerana peperangan sepanjang perang ini melanda beberapa tahun lalu. Baik, terima kasih semua. Setakat ni saja dulu, nanti Ustaz Faiz akan updatekan kadar korban, jumlah korban, harga untuk seekor kambing. Di sana kebanyakannya kambing, tak ada lembu, kurang lembu. Kita akan lakukan korban dengan nilaian harga seekor kambing untuk berapa ringgit, nanti kita akan maklumkan. Terima kasih tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu jiwa yang tenang, yakin dengan pertemuan denganmu, redha dengan segala ketentuanmu, tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik, dan juga ia qanaah dengan apa yang kau berikan wahai Tuhan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la musafiran illa sallamtah wa la azaban illa zawajtah wa la aqiman illa anjabtalah ولا مسافرا إلا سلمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis-Mu pada waktu ini yang sakit dan Engkau sembuhkan, yang jahil dan Engkau beri ilmu padanya, yang memiliki aib dan Engkau tutupkan baginya, yang akan musafir dan Engkau selamat pergi dan baliknya, yang memiliki kurangan dan Engkau kayakan dia, yang miskin dan Engkau kayakan dia. Ya Allah, yang belum kahwin dan Engkau kurniakan untuknya sama ada suami yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagiakannya. Jangan ada seorang pun yang belum dapat anak dan Engkau kurniakan untuknya anak yang salih yang salihah wahai Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian tuan-tuan, jumpa lagi pada esok waktu yang sama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.